Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya just nak update kepada anda harga terkini laptop-laptop based on spesifikasi dia Mei 2022. So, tak adalah bila anda pergi dekat kedai komputer, anda cari laptop, anda beli Intel Core i3 dengan harga RM4,000 Malaysia. Yang tu memang kena sembelih dengan penjual lah. Dan kepada siapa-siapa yang rushing, anda boleh terus skip ke part yang anda nak tengok. Saya dah sediakan timestamp dekat bawah ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Sebelum saya cerita dengan panjang lebar dia, saya just nak bagi tahu kepada anda pembahagian yang saya buat ni berdasarkan prosesor. Dan bila kita bercakap tentang prosesor, ada dua brand yang sangat-sangat famous lah. Kita ada Intel ataupun orang panggil tim biru, dan kita ada AMD orang panggil sebagai tim merah. Anda sendiri yang mana? Adakah anda dekat rumah sukan berwarna biru ataupun anda dekat rumah sukan berwarna merah? Maybe anda boleh kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Dan satu rule yang anda kena ingat bila kita bercakap tentang harga komponen ni, harga prosesor untuk Intel mesti lagi mahal compare dengan harga prosesor untuk AMD. Dalam erti kata lain, laptop yang menggunakan prosesor Intel mesti lagi mahal compare dengan laptop yang menggunakan prosesor AMD lah. Dan bila kita bercakap dengan lebih detail tentang prosesor ni, dia ada tangga-tangga dia. Kalau engine tu, engine berapa cc? 100 cc, 200 cc. Saya tak pandai sangat tentang engine ni, tapi maksudnya dia ada dia punya level-level lah. Untuk Intel ni, senang cerita kita bahagikan kepada Celeron yang paling basic, ini level pertama. Lepas tu kita ada level kedua, kita panggil dia Intel Core i3. Lepas tu ada level seterusnya Intel Core i5, dan atas sekali dan atas dia kita ada Intel Core i7, dan atas sekali kita ada Intel Core i9. Manakala untuk AMD pula, bawah tu kita kata ada AMD Athlon, lepas tu kita ada Ryzen 3, kemudian kita ada Ryzen 5, kemudian kita ada Ryzen 7, dan last kali kita ada Ryzen 9. Alright, kita mulakan dulu dengan satu laptop yang sangat-sangat basic, which is dengan harga 1,200 pun anda boleh beli dia, iaitu Avita Magus. Avita Magus ni dia pakai Intel Pentium. Kalau tadi saya kata paling rendah ialah Celeron, tapi sebenarnya ada bawah lagi. Ada banyak lagi bawah, cuma yang tadi saya cerita adalah untuk ringkaskan saya punya video dalam video kali ni lah. So, untuk basic ni, kalau anda cari sebuah laptop yang boleh cabut, boleh guna sebagai tablet, anda boleh cari Avita Magus. Dia pakai Pentium dengan storage sangat-sangat kecil. Dia tak sesuai untuk anda guna macam kerja-kerja office pun, saya tak berapa recommend. Tapi kalau anda memang pakai cloud, anda pakai Google Drive, anda pakai Google Docs, lepas tu anda main Facebook, anda layan YouTube, okey, untuk anda beli Avita Magus ni, harga dia RM1,299 Malaysia saja. Okey, ikat kejap, letak tepi, alright. So, sekarang kita fokus kepada laptop yang betul-betul. Saya akan cuba perlahankan speed percakapan saya supaya anda dapat tangkap apa yang saya cerita. Laptop yang paling murah, dia punya prosesor ialah AMD Athlon. So, AMD Athlon ni kita boleh dapat pada harga RM1,400 Malaysia sampai RM2,000 Malaysia, bergantung kepada dia punya spesifikasi lah. Manakala lawan dia, kita ada Intel Celeron. Harga dia sedikit mahal, harga basic dia tu sedikit mahal kalau nak dibandingkan dengan AMD Athlon tadi. Kalau tadi RM1,400, untuk Celeron ni harga dia RM1,500 dan ke atas. So, nampak tak? Perbezaan sebanyak RM100 Malaysia. Basically, dia punya spesifikasi lebih kurang sama sahaja. Prosesor 2 tadi, kemudian RAM dia 4GB, lepas tu dia punya storage dalam 256GB, dan dia punya size 14 ataupun 15 inci screen HD resolution lah. Biasanya yang murah tu, yang 1,400 tu, dia punya RAM anda dah tak boleh nak upgrade dah. Dia memang ada satu slot, dan RAM 4GB tu dia dah soldered atas motherboard tu. So, 4GB RAM memang saya
saya tak recommend. That's why anda kena cari laptop yang boleh upgrade RAM dia. At least boleh sumbat masuk 4GB, total jadi 8GB, itu terbaik lah. Lepas tu, kita akan pergi kepada tangga yang kedua, iaitu Ryzen 3. Untuk Ryzen 3 ni, kita boleh dapat sekitar RM1,700 Malaysia sampai RM2,500 Malaysia. Tapi lawan dia, Intel Core i3 ni, kita boleh dapat dia dalam bermula dari RM1,900. Nampak tak? RM1,700 lawan dengan RM1,900 Malaysia dan ke atas. Beza banyak gila, walhal dia punya RAM, dia punya storage, dia punya screen, dia punya resolution lebih kurang sama sahaja. Kita pergi kepada tangga yang seterusnya, which is ini adalah tangga yang paling saya recommend anda untuk beli laptop lah, iaitu Intel Core i5 dengan Ryzen 5. Tekak saya kering. Ryzen 5 anda boleh dapat sekitar RM2,300 Malaysia dan ke atas, manakala Intel Core i5 anda boleh dapat dia dalam RM2,600 Malaysia dan ke atas. So dalam dia punya spesifikasi tu memang kita kata kalau tadi dia macam fix dia, processor, lepas tu RAM 4GB, lepas tu storage 256GB, dan macam tu saja. Dia tak ada dedicated graphic card, dia just integrated punya graphic card. Tapi untuk tangga Intel Core i5 dan juga Ryzen 5 ni, dia punya graphic card ada dua pecahan. Sama ada dia pakai dedicated graphic card ataupun integrated graphic card. Graphic card yang ada dalam processor tu ataupun graphic card tambahan dari Nvidia ataupun AMD. Dalam banyak-banyak ni, yang paling saya recommend anda beli ialah Intel Core i5 11 Gen dengan graphic card Intel Iris Xe. Dulu untuk dapatkan spesifikasi tu kita kena bayar dalam RM3,399 Malaysia, tapi sekarang saya tengok latest kita boleh dapat HP pada harga Intel pada harga RM2,899 Malaysia. Murah gila kot, RM500 dia punya drop price tu. So yang ni paling saya recommend lah anda upgrade RAM dia dari 8GB jadi 16GB. Cun gila. Lepas tu kita pergi kepada tangga seterusnya, which is tangga ni saya tak recommend anda beli. Tangga Intel Core i7 dengan Ryzen 7. Ryzen 7 anda boleh dapat murah je dalam RM2,500 dan ke atas, tapi untuk Intel Core i7 anda boleh dapat dalam RM2,900 dan ke atas. Beza banyak gila kan. Lepas tu sama juga dengan Intel Core i5, bawah dia tu dia ada pecahan dua, sama ada nak beli yang ada dedicated graphic card tambahan macam Nvidia MX450 tu, ataupun yang tak ada graphic card yang pakai Intel Iris Xe lah. Kenapa saya kata tangga ni saya tak recommend adalah kerana harga dia dah masuk dalam kategori laptop gaming. 3 hingga 4,000 adalah kawasan laptop gaming, walaupun Intel Core i5 ataupun Ryzen 5 lah. So bagi saya Intel Core i7 untuk laptop biasa saya tak recommend anda beli. Okey, kita pergi kepada laptop gaming pula. Untuk harga bawah RM4,000 Malaysia ni ada dua spesifikasi yang kita akan jumpa. Sama ada dia pakai i5 Ryzen 5 dengan GTX 1650 ataupun i5 Ryzen 5 dengan RTX 3050. Performance dia lebih kurang sama, tapi harga dia beza dalam RM400 ataupun RM300 Malaysia sahaja. Kita tengok MSI yang guna Intel Core i5 10 Gen, walaupun dia generasi yang ke-10 bukan generasi ke-11, dia pakai GTX 1650, harga dia RM3,399 Malaysia. Dan interestingly, stok untuk MSI model ni senang gila cari. Kalau anda tengok kedai tu jual 3499 ataupun 3499 still acceptable lah. Kalau 3599 maksudnya kedai tu markup lebih lah. And untuk lawan dia RTX 3050, paling murah anda kena beli Ryzen 5 dengan RTX 3050, harga dia dalam RM3,699 Malaysia. Performance saya dah buat banyak gila perbandingan antara dua jenis laptop ni. Anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below untuk anda tengok perbezaan performance dia, and anda akan terkejut yang GTX 1650 yang harga dia 3399 tadi boleh fight dengan RTX 3050. Okey, itu entry level untuk gaming dan bila kita naik atas sikit kita akan jumpa Intel Core i5 dan juga Ryzen 5 yang guna RTX 3050 Ti ataupun yang Ryzen 7 Intel Core i7 yang guna RTX 3050. Anda tengok kalau bawah 4000 tadi anda akan dapat Ryzen 5 ataupun Intel Core i5 dengan RTX 3050. Tapi bila kita naik level satu lagi iaitu Ryzen 7 dengan i7, dia punya graphic card tu dia kekalkan. Dia kekalkan 3050. The same price untuk Ryzen 7 dengan Intel Core the
same price untuk Ryzen 5 dengan Intel Core i5, anda akan dapat 3050 Ti, grafik card yang sangat bagus. Tapi kalau anda pilih prosesor yang besar, Ryzen 7 ataupun Intel Core i7, anda hanya dapat RTX 3050. So, anda buat pilihan yang mana anda akan pilih. Kalau saya memang betul-betul nak go for gaming, saya akan pilih Intel Core i5 lah, sebab grafik card RTX 3050 Ti dengan 3050 langit bumi bosku. Dan seterusnya kita akan jumpa Ryzen 5 dengan Intel Core i5 yang guna RTX 3060. Harga dia sekitar RM5,399 Malaysia lah. Kalau dulu kita dapat murah sikit, tapi sekarang saya tak pasti kenapa semua brand naikkan harga untuk RTX 3060 ni. Atas lagi kita akan dapat 3070, which is 3070 saya tak recommend anda beli. Alright. Bila disimpulkan balik kan, sebenarnya saya recommend dua model lah kepada anda. Dua model ni bukan bermaksud dua brand, tapi dua spesifikasi. Yang pertama, kalau anda ni, kita kata student dan anda tak guna benda-benda yang berat sangat, kalau main game pun anda main FIFA, anda main Valorant ataupun anda main Dota 2 sahaja, saya sangat-sangat recommend anda beli yang Intel Core i5 dengan Intel Iris Xe HP Pavilion yang harga dia 2899 lah. Bawah dari tu Ryzen 3 ke, Intel Core i3 ke, Celeron ke, dia macam HP ke, mana-mana brand ke, dia buat laptop spesifikasi tu just memenuhi kehendak orang. Tapi dia bukanlah satu solution kepada manusia. Nampak tak point saya? Laptop tu ada kalau anda nak beli, tapi banyak benda anda tak boleh buat dengan laptop tu. Macam membazir lah kan. That's why anda simpan duit. Saya nak racun anda, nak suruh anda top up sikit, tambah sikit, beli Intel Core i5 dengan Iris Xe lah. Intel Core i5 11 Gen dengan Intel Iris Xe. Tak kisah apa-apa brand, cuma saya bagi tahu kepada anda HP, sebab HP yang paling murah buat masa sekarang. 2899. Acer pun ada kot. Kalau Lenovo dia mahal RM100 Malaysia. Okay, lepas tu saya recommend sangat-sangat anda beli MSI yang GTX 1650 Intel Core i5 10 Gen tu. Walaupun dia punya spesifikasi sedikit terkebelakang Intel Core i5 10 Gen, tapi dia punya performance untuk laptop harga RM4,000 Malaysia, dia yang terbaik lah. Anda boleh top up lagi RAM, kasih 16GB, cun. Nak guna untuk editing, kasih top up lagi 32GB. Cun. So, itu saja dari saya. Saya tahu benda apa yang saya cerita ni macam berbelit-belit gila. Kejap i3, kejap i5, kejap Ryzen 3, kejap Ryzen 5 semua kan. So, saya sediakan ringkasan dia dekat ruangan description box below. Anda boleh baca dekat situ, and saya sediakan beberapa laptop yang saya recommend juga dalam ruangan description box below. Saya harap video ni membantu anda sedikit pun tak apalah, as long as dapat bagi manfaat kepada anda. Saya dah rasa macam bersyukur gila. Alhamdulillah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.